Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Nabil Fadlan bin Abdul Hamid, nombor metrik D193122445. Pada hari ini saya akan menyampaikan pidato saya yang bertajuk Perundangan Islam. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam perak aman jaya. Perundangan Islam mengandungi hukum dan peraturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan umat manusia, baik Islam maupun bukan Islam. Selain mengandungi hukum dan peraturan, perundangan Islam juga merupakan penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Perundangan Islam merupakan panduan integral atau menyeluruh dan sempurna seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan di dunia ini. Hadirin sekalian, saya pada hari ini akan membincangkan beberapa perkara tentang perundangan Islam. Pertama sekali, perkara yang akan saya huraikan adalah tentang prinsip perundangan Islam. Perundangan Islam mementingkan hubungan dengan Allah. Perundangan Islam boleh dilihat melalui beberapa aspek. Sebagai contoh, menyeru manusia untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Perundangan Islam diturunkan oleh Allah untuk manusia melaksanakannya dan merealisasikan penguasaannya. Manusia tidak boleh menukar atau mengubah perundangan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Perundangan ini bertujuan untuk manusia tunduk dan patuh kepada Allah SWT dengan mengikuti segala suruhan dan meninggalkan segala larangan yang dapat membangkitkan rasa keesaan Allah SWT. Pengabaian dari segi penghayatan dan amalan akan menyebabkan suruhan perundangan Islam ke arah ketauhidan Allah SWT akan tidak tercapai. Ini bertentangan dengan perintah Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 208 yang bermaksud A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam secara menyeluruh dengan mentaati segala hukumnya. Perkara ini yang seterusnya yang akan saya terangkan adalah tentang sumber perundangan Islam. Sumber perundangan Islam secara umum boleh dibahagikan kepada dua kategori besar, iaitu sumber premier dan sumber sekunder. Sumber premier merujuk kepada 3 sumber asas yang bersifat wahyu, iaitu Al-Quran, Hadis Qudsi dan As-Sunnah. Manakala sumber sekunder pula merujuk kepada beberapa bentuk kaedah penetapan hukum yang memberikan ruang ijtihad akal yang berteraskan wahyu. Antara sumber sekunder utama adalah Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Tetapi pada hari ini, saya telah memilih untuk menerangkan tentang Al-Qiyas secara ringkas kerana tidak semua orang faham tentangnya. Qiyas merupakan satu elemen penting dalam ijtihad. Dari qiyas, ilmu fiqh yang sederhana menjadi semangat komprehensif. Melalui qiyas dapat diketahui titik kesamaan hukum antara satu perkara dengan perkara yang lain. Secara lebih mudah, qiyas adalah menetapkan hukum sesuatu masalah baharu yang tiada nas jelas daripada sesuatu masalah yang telah ada nas syar'i, kerana persamaan kedua-duanya dari segi ilat. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-90 yang bermaksud
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, iaitu berhala, iaitu pemujaan untuk berhala, dan bertilik nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu berjaya. Hadirin sekalian, perkara yang akan dibincangkan adalah tentang hukum hudud. Saya memilih perkara ini kerana hudud merupakan isu yang meniti dari bibir ke bibir masyarakat dan hangat diperkatakan. Jadi, hal ini menarik untuk saya membincangkan hukum hudud. Ialah hukum yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Hukum hudud ialah hak Allah yang bukan sahaja tidak boleh ditukar ganti atau diubah suai atau dipinda, malah tidak boleh dimaafkan oleh sesiapa pun di dunia ini. Ijtihad hudud yang terdapat dalam Al-Quran melalui ayat surah At-Talaq ayat 1 yang bermaksud A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan sesiapa memampui hudud Allah SWT, maka sesungguhnya ia telah menzalimi dirinya sendiri. Dari segi bahasa, perkataan hudud ialah perkataan ganda daripada had. Dalam bahasa Arab, had bermaksud menjadikan sesuatu sebagai halangan atau sekatan yang memisahkan dua perkara, menghabiskan sesuatu atau mencegah seseorang daripada melakukan kesalahan dan sebagainya. Dewan yang dihormati sekalian, sekiranya umat Islam mengikuti perundangan Islam, maka dijanjikan Allah SWT kejayaan dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Kejayaan dunia bukan hanya tertumpu kepada kekayaan harta, tetapi berkaitan dengan ketenangan jiwa, kesihatan dan kelancaran hidup. Perkara ini juga berkaitan dengan hubungan antara manusia dan juga Maha Pencipta. Aspek ini merupakan perkara yang paling penting untuk mengukur kejayaan individu di dunia maupun di akhirat. Bagi mereka yang tidak mengamalkan perundangan Islam, mendapat perkara seperti ketenangan hidup, kesihatan dan yang paling penting, hubungan dengan Maha Pencipta. Walau bagaimanapun, setiap manusia masih mempunyai peluang untuk bertaubat selagi hayat di kandung badan. Sekian pidato saya pada kali ini, dan saya ingin memohon maaf sekiranya tersilap kata dan terdapat tutur bicara yang kurang sopan saya menyampaikan pidato tadi. Semasa saya menyampaikan pidato tadi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.